Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Manpan Studio. Pada video kali ini, Manpan Studio akan membahas Boruto episod part yang kedua. Bagi korang yang tak tengok lagi part yang pertama, korang boleh tengok video tu. Link untuk video part 1 saya akan letakkan dalam description di bawah. Dan bagi korang yang tak sukakan spoiler, boleh skip video pada kali ini. Sebelum tu, yang mana yang baru sampai ke channel Manpan Studio, jangan lupa tekan button subscribe dan notification supaya korang tak ketinggalan dengan video-video yang baru dari channel Manpan Studio. Dan jadikan channel Manpan Studio antara channel terbaik di Malaysia yang membincangkan tentang anime Boruto dan anime-anime yang lain. Okey, dah settle, jom kita mula. Sambungan cerita sebelum ini, Sasuke telah bertanya kepada Amado apa sebenarnya karma itu. Lalu Amado menjawab, semua perkara yang aku telah ceritakan sebelum ni hanyalah permulaan, dan bahagian yang penting akan dimulai sekarang. Pada waktu itu juga, tiba-tiba cermin mata Amado telah memberikan satu isyarat. Dan setelah itu Amado berkata, tunggu dulu, aku telah mendapat informasi dari rakanku. Dan Amado telah menyuruh Shikamaru meletakkan cermin matanya di atas meja dan arahkan cermin mata itu ke dinding. Namun Shikamaru berasa ragu-ragu dengan hal tersebut. Disebabkan itu Amado telah berkata, jangan risau, aku memang mahu menceritakan semua ini dengan berjalan lancar. Jadi cepatlah lakukan apa yang aku katakan tadi. Jadi Shikamaru telah mengambil cermin mata Amado dan meletakkannya di atas meja sambil menghadap ke arah dinding. Tiba-tiba cermin mata itu telah menampilkan satu adegan yang telah berlaku antara Kashinkoji dan Jigen. Dalam tampilan itu telah menunjukkan yang Jigen sudah mengetahui tujuan sebenar Kashinkoji dan Amado. Kemudian Amado berkata, Kashinkoji adalah satu-satunya rakanku dalam kara, dan dia juga telah menggunakan katanya supaya kita dapat melihat adegan ini secara langsung. Perkara itu telah mengejutkan Katsuki dan Naruto. Dan Amado berkata lagi, teruslah melihat tampilan ini. Dalam tampilan itu, Jigen berkata kepada Kashinkoji, aku ingin tahu tujuan kau dan Amado melakukan semua ini. Dan adakah kau mahu menentangku? Lalu Jigen berkata lagi, selama ni aku ingatkan semua di dalam kara setuju dengan mendapatkan buah cakra itu. Dan adakah kau Kashinkoji mahu menghancurkan perancangan ini? Kashinkoji menjawab, jadi kau Jigen selama ini hanya berpura-pura tidak mengetahui apa-apa. Dan selepas itu akhirnya Kashinkoji dengan pantas telah meluru ke arah Jigen untuk melakukan serangan. Namun Jigen dengan mudah mengelak serangan itu dan telah muncul di belakang Kashinkoji sambil menikam Kashinkoji dengan bantang rok hitamnya. Lalu Jigen berkata, aku tidak akan terus membunuhmu dan ceritakan semuanya terlebih dahulu. Tetapi rupa-rupanya Jigen telah menikam Kagebushin yang telah dibuat oleh Kashinkoji. Dan tiba-tiba Kashinkoji telah muncul di belakang Jigen dan berkata, tujuanku mudah sahaja, iaitu aku diciptakan adalah untuk membunuhmu Jigen. Beralih semula ke adegan di bilik Hokage, Shikamaru berkata apa yang telah terjadi. Kenapa Kashinkoji mahu membunuh Jigen? Dan Naruto telah bertanya kepada Amado kenapa mereka berdua berlawan. Bukankah mereka dalam satu anggota yang sama, iaitu Kara? Lalu Amado menjawab, sebenarnya aku dan Kashinkoji selama ini hanya berpura-pura. Dan tujuan sebenar kami adalah membunuh Jigen. Dan sebelum ini juga, Jigen telah kehilangan banyak kekuatannya setelah melawan kau Naruto dan Sasuke. Jadi ini peluang yang sesuai untuk Kashinkoji mengalahkan Jigen. Beralih semula ke adegan perlawanan Kashinkoji dan Jigen. Jigen telah berkata, Kashinkoji, kau begitu menyedihkan kerana pada akhirnya kau tidak lebih dari sebuah alat yang digunakan oleh Amado. Lalu Kashinkoji menjawab, tidak jadi masalah kerana itulah shinobi sejati. Dan Kashinkoji telah melakukan serangan katon ke arah Jigen dengan begitu banyak. Namun dengan mudah Jigen telah menyerap serangan itu dengan karmanya. Dalam masa yang sama, tiba-tiba Kashinkoji telah memunculkan dirinya di belakang Jigen untuk menggunakan minyak katak kepada Jigen. Rupa-rupanya minyak itu bukan sekadar minyak biasa, namun minyak itu mampu terbakar dengan tindakan dari Kashinkoji. Disebabkan itu, Jigen telah terbakar. Namun macam biasa dengan mudah Jigen telah menggunakan karmanya untuk menyerap serangan itu. Pada waktu itu juga Naruto yang sedang melihat pertarungan itu telah teringat akan gaya pertarungan yang mirip dengan seseorang. Beralih semula ke perlawanan yang mana Jigen telah meluru ke arah Kashinkoji
Setelah itu, mereka berdua telah bertarung menggunakan taijutsu masing-masing dengan penuh hebat. Dan banyak juga serangan yang telah dilakukan oleh Jigen, namun dapat dielak oleh Kashinkoji disebabkan Kagebushin yang telah dia lakukan. Kemudian Jigen telah berkata kepada Kashinkoji, "Jadi nampaknya kau sangat serius dan bersedia untuk mati." Lalu Kashinkoji menjawab, "Sepatutnya aku yang bercakap seperti itu, Tuan Jigen ataupun Otsutsuki Ishiki." Beralih semula ke adegan di bilik Hokage, yang mana Naruto telah berkata, "Otsutsuki Ishiki?" Lalu Amado menjawab, "Ya, betul. Itulah identiti sebenar Jigen, atau lebih tepatnya Otsutsuki Ishiki." Amado berkata lagi, sebelum ni Ishiki telah datang ke bumi bersama-sama Otsutsuki Kaguya untuk menjalankan perancangan mereka, iaitu menanam pohon suci dan memakan buah cakra dari pohon itu. Tetapi telah muncul satu masalah, iaitu Kaguya telah mengkhianati Ishiki, dan aku juga tidak tahu tujuan kenapa Kaguya berbuat demikian. Tetapi yang penting itulah yang terjadi. Disebabkan semua itu, Ishiki telah mendapat kecederaan yang begitu teruk dan membuatkan dia hampir mati. Dia juga berhasil mengambil alih tubuh seseorang, dan tubuh itu adalah Jigen. Setelah itu Sasuke bertanya kepada Amado, adakah Ishiki telah menandakan Jigen dengan karma kerana Otsutsuki menggunakan karma untuk mengambil alih tubuh orang lain? Amado berkata, sebelum aku menjawab pertanyaan itu, aku ingin mendengar tanggapan kau, Tuan Hokage. Adakah Konoha menerimaku ataupun tidak? Amado berkata lagi yang dia tahu Konoha akan mempunyai surat untuk sesuatu perkara. Naruto berkata, baiklah, aku terima kau Amado di Konoha. Tetapi tentang surat nanti kita selesaikan kerana ada perkara yang lebih penting perlu kita selesaikan. Amado menjawab, okey, itu diterima, tetapi aku tidak melepaskan bom Shikadai selagi aku tidak menerima surat itu untuk jaminanku. Naruto berkata, baiklah, aku mengerti. Dan Naruto juga telah meminta maaf kepada Shikamaru tentang Shikadai. Disebabkan semua perkara itu, akhirnya Amado telah menceritakan apa itu sebenarnya karma. Dan Amado berkata lagi, aku akan berikan satu contoh, iaitu Boruto, yang mana karmanya telah ditanam oleh Otsutsuki Momoshiki. Momoshiki berhasil berbuat demikian dengan dia telah mengubah dirinya menjadi replika yang kecil dan menanam karma itu ke dalam tubuh Boruto. Atau singkatnya, karma itu adalah data bagi seorang Otsutsuki. Selepas itu, data itu akan perlahan dan berkembang dalam tubuh Boruto dalam setiap waktu, sehinggalah data itu menjadi sempurna. Dan apabila data itu telah sempurna dalam tubuh Boruto, Momoshiki akan mengambil alih tubuhnya sepenuhnya dan Boruto tidak akan wujud lagi. Disebabkan itu, Naruto sangat terkejut dengan kata-kata Amado dan berkata, bagaimana cara untuk menghentikan perkara itu? Lalu Amado menjawab, tidak ada cara untuk menghentikan. Cuma satu cara, iaitu membunuh Boruto. Dalam masa yang sama, Boruto telah terfikir yang dia akan menjadi seorang Otsutsuki. Sasuke juga telah bertanya pada waktu itu kepada Amado, iaitu jika tubuh Boruto sudah diambil alih oleh Momoshiki sepenuhnya, adakah tanda karma itu akan menghilang? Lalu Amado menjawab, bagus soalan itu. Dan Amado menjawab, karma juga akan menghilang jika data itu telah sempurna. Sasuke bertanya lagi, kenapa Ishiki yang telah mengambil alih tubuh Jigen, tetapi tanda karmanya masih ada? Lalu Amado menjawab, Ishiki sudah mengambil alih tubuh Jigen tetapi bukan memakai karma itu. Seperti yang aku jelaskan, dan alasan untuk itu mudah sahaja. Ishiki sebelum ni sangat lemah dan hampir mati. Jadi untuk dia menanamkan karma memerlukan usaha yang banyak dan dia tidak mempunyai tenaga yang cukup. Lalu Ishiki telah menggunakan rancangan putus asa, iaitu dia telah menggunakan jutsu Sukuna Hikuna miliknya untuk mengecilkan tubuhnya dan telah masuk ke tubuh Jigen melalui telinga Jigen. Dan dia juga telah hidup dalam tubuh Jigen dengan menyerap nutrisi dari Jigen, dan perkara itu sama seperti parasit. Setelah itu, Jigen dapat mengontrol otak Jigen dan mampu mengawal tubuh Jigen. Jadi dalam masa yang sama, dia telah mengambil alih tubuh Jigen. Namun Ishiki juga telah menanam karma pada Jigen supaya dia dapat hidup semula di tubuh Jigen. Jadi inilah pembahasan saya mengenai Boruto episod 213 part yang kedua. Maaf kalau saya ada kesalahan kata dan kesalahan fakta pada video ini. Teruskan support channel Manpan Studio untuk mendapatkan 10k subscriber dalam tahun ini. InsyaAllah impian itu akan tercapai dengan bantuan daripada korang.
Akhir kata, saya Bro Aiman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.